Masalah air di Kelantan bukan perkara baru. Bahkan seperti yang diakui oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air, ianya disebabkan oleh sistem saliran dan paip yang sudah usang dan uzur menyebabkan tekanan air rendah dan berlaku kekurangan bekalan air terawat. Di Kota Baru misalnya, penduduk sudah lali dengan isu air ini, bahkan ada sebahagian yang terpaksa menggunakan air bawah tanah untuk keperluan harian mereka. Dan untuk kupasan lebih lanjut, kita bersama Wakil Esro Awani Kelantan, Muhammad Muhammad, untuk perinciannya. Silakan Muhammad. Ya. Baik, terima kasih Hafizi di Kuala Lumpur. Dan bila berhubung dengan isu air ini, ini merupakan suatu perkara yang dianggap sudah kalis ataupun lali bagi sebahagian besar rakyat Kelantan. Ini kerana bekalan air bersih di Kelantan ini merupakan suatu perkara ataupun barah yang telah sekian lama ditanggung oleh rakyat Kelantan. Dan apabila masalah ini diajukan oleh kepada pihak kerajaan dan juga pihak berkuasa, jawapan mereka pastinya tertumpu kepada sistem saliran ataupun sistem paip bawah tanah, paip utama yang uzur dan usang dan memerlukan penyelenggaraan. Dan proses untuk menukar paip utama ini memakan masa yang agak lama dan juga memerlukan kos yang agak tinggi. Di situ rakyat Kelantan akan tetap menghadapi masalah bekalan air bersih ini pada setiap masa, dan keadaan akan lebih parah apabila di musim perayaan dan juga musim cuti sekolah di mana penggunaan air meningkat. Dan pada waktu Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 yang dilaksanakan di Kelantan ini, ianya telah memberi satu kekangan buat rakyat Kelantan untuk mereka keluar daripada kediaman mereka bagi mencari air ataupun berpindah sementara ke rumah sanak saudara untuk mendapatkan bekalan air bersih. Dan bersama kita pada tengah hari ini merupakan salah seorang penduduk di Kota Baru ini yang juga seorang suri rumah dan juga peniaga yang terkesan dengan masalah ketiadaan air ataupun air bertekanan rendah ini. Jadi mungkin Puan Nurhana Samad boleh menceritakan berkenaan derita ataupun belenggu yang dihadapi olehnya sejak sekian lama. Jadi terima kasih Puan Nurhana ataupun Kak Ana kerana sudi bersiaran secara langsung bersama dengan Esro Awani pada tengah hari ini. Jadi mungkin bila bercakap berkenaan dengan soal isu air ini, ianya seolah-olah kalis ataupun sudah lali bagi Kak Ana sendiri. Jadi mungkin Kak Ana boleh memberikan pendedahan ataupun memberikan keakuan kepada penonton bahawa ini bukan satu perkara yang baru dan ini yang selalu dihadapi oleh rakyat Kelantan. Ya, betul tu. Sejak 30 tahun dululah rakyat Kelantan ni menanti dengan penuh sabar akan perubahan dari segi masalah air ni. Tapi saya tak tahu bila lah nak selesai. Kita ni kalau nak tubik air mata darah dah lah. Dengan keadaan ni. Dengan keadaan kepayahan ni. Tak ada siapa yang sudi memahami. Kebanyakannya rakyat Kelantan ni gak pakat kira sendirilah kalau ada air sikit-sikit pun kena guna enjin pula. Guna enjin sebuah rumah tu sampai kena 2. Kalau enjin besar tak padas. Itulah teruknya. Dah hak tak ada air langsung tu, air boringnya pulaknya kawasan tak molek pun jadi masalah juga. Dan kita merayulah kepada pihak yang berkenaan, tolonglah selesailah masalah rakyat ni, kesihanilah kami. Bukan saya seorang ni, saya bercakap untuk mewakili semua rakyat Kelantan ni. Tolonglah, saya tak tahu nak mengadu mana dah masalah ni. Sampai bila lah kita nak selesai ni? Macam keadaan sendiri, kalau dikirakan sudah berlarutan sejak sekian lama, 30 tahun Kak Ana sebut tadi, bagaimana Kak Ana menghadapi situasi ini, atau mungkin Kak Ana mencari alternatif lain dengan menggali telaga tiup, ataupun mungkin ada solusi yang Kak Ana lakukan untuk menghadapi situasi ini? Bagi sayanya, boringnya kalau rumah saya ni 2 tempat dah, air tak molek juga. Harap ke air Kelantan kak, air Kelantan slow pun supaya saat ni lah rakyat guna dua enjin untuk sedut daripada meter dan juga untuk sedut daripada taki naik ke atas rumah. Kalau harap ke air direct nak naik atas rumah, memang tak kerja buat. Tak nak buat kau satu.
airnya terlalu slow. Gitulah jadinya. Jadi bagi Kak Nak, kalau sekiranya bila berlaku musim perayaan dan juga cuti sekolah, biasanya penggunaan air itu akan meningkat secara mendadak. Jadi kebarangkalian ataupun kemungkinan kawasan-kawasan terutamanya di Bandar Kota Baru ini, sebahagian penduduk tidak akan mendapat air terawat ini melalui paip kerajaan. Jadi ada sebahagiannya berpindah ke rumah sanak saudara dan ada sebahagiannya juga membeli air mineral ataupun air daripada kedai. Jadi Kak Ana sendiri pernah tak menghadapi situasi terpaksa membeli minuman ataupun membeli air minuman di kedai atau terpaksa berpindah keluar daripada rumah untuk berada di rumah sanak saudara sepanjang ketiadaan air ini? Bagi saya sudah menjadi tradisi keluarga saya. Bila raya, saya balik raya ke kampung lah, lebih selesa. Tak ada masalah air gapo sebab di kampung kita guna enjin tapi pakai perigi lah. Jadi gitulah. Bagi-bagi orang yang tak boleh nak pergi mana-mana tu, macam saya royak saat ni lah. Jadi pakak-pakak duk jimat duk tengah air gitulah berlakunya. Baik. Terima kasih Kak Ana terhadap apa yang diluahkan, apa yang diperincikan mengenai masalah yang dihadapi oleh beliau sendiri sejak sekian lama dan solusi yang beliau lakukan bagi mengelakkan bekalan air masak ini, air bersih ini terputus di rumahnya. Dan saya akan bawa ke laporan dan juga tinjauan saya di kawasan luar daripada Bandar Kota Baru ini, terutamanya melibatkan kawasan di jajahan Macang, Pasir Putih dan juga Bacok bagi mendapatkan laporan lanjut berhubung masalah yang dihadapi mereka, kerana pada ketika ini lebih daripada 32,000 akaun pengguna AKSB di kawasan berkenaan terputus bekalan ataupun tidak mendapatkan bekalan air bersih. Jadi saya kira itu saja yang dapat saya laporkan langsung dari Kota Baru bersama dengan Hafizi di Kuala Lumpur. Silakan. Baik, terima kasih Muhammad Pandi Muhammad atas laporan itu.